Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Jadi minggu ni kita akan habiskan matriks dan kita akan sambung bagaimana nak transform matriks tersebut kepada dalam bentuk REF lah ataupun dalam bentuk RREF. Sebab yang ini sangat penting untuk Gauss elimination dan Gauss-Jordan elimination. Tapi diingatkan bahawa transforming matrix kepada REF dengan RREF ni menggunakan elementary row operations. Dan kita ada 3 formula yang kita boleh gunakan. Formula ni kena guna mana yang sesuai lah. Ada 3 sahaja formula. So nanti kita akan ingat balik macam mana nak gunakan ERO ni. Jadi seperti biasa kelas kita akan mula dengan bacaan pemula kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Untuk matriks yang soalan ni, kita ada 2 matriks kan. Kita ada matriks pertama A dengan matriks yang kedua adalah B. Macam minggu lepas kita dah cover macam mana kita nak transform matriks 3/3 ni kepada REF. Dan kita kena tahu leading element sentiasa nombor 1. Leading element adalah sentiasa nombor 1 dan nombor 1 ni mestilah duduk dekat depan-depan sekali. Dia duduk dekat atas dan dia mestilah duduk dekat paling kiri lah. Yang first. Leading element yang pertama mestilah duduk dekat depan dan yang pertama sekali. Tapi untuk matriks B ni, kalau kita lihat dia punya nombor depan dia adalah kosong. Dia tak ada nilai. Dan leading element dia kita tak boleh ambil. Jadi macam mana kita nak cipta leading element tu? So kita nak cipta leading element tu berada dekat kolom 1, row 1 kat sini. Kita kena gunakan formula ERO. Formula ERO ni ada 3. 1, kita tukar row, kita swap sahaja. Katakan kalau contohnya kat sini nombor dia nombor kosong. So dalam mana-mana row kat sini ada tak nombor lain, kita boleh tukarlah, kita boleh swap. Contohnya ni adalah nombor 1, kita nampak jelas dia boleh jadi leading element. So kita tukar dia punya row. Kita tukar dia punya row menggunakan formula 1. Formula 1 ni maksudnya kita tukar row mana yang kita rasa sesuai untuk jadikan dia sebagai leading element. So kita tukarlah row 1 dengan row yang last sekali. Row yang pertama ni dengan row yang paling terakhir. Sebab kita rasa row yang terakhir ni nombor dia nombor 1, kita anggap dia bahawa dia boleh jadi leading element. So kita tukar sahaja. Jadi operation yang kita akan lakukan untuk matrix ni, kita akan gunakan row 1 tukarkan. Tukar tu maksudnya simbol dia adalah biconditional. Ni simbol biconditional, if and only if. So kita just tukar dengan row apa yang kita nak. Contohnya kalau rasa 1 ni sesuai untuk jadi leading element, so tukarlah 1 tu dengan kosong, tukar row dia. Row 1 tukar dengan row 4. So nanti penyelesaian dia akan tukar nilai dalam setiap row tu. Contohnya kat sini kita ada kita ada row 1. Row 1 tu maksudnya keseluruhan satu baris tu. Kita tukar sahaja. Tukar dia punya kedudukan. Sini nilai dia 1, 4, 5, negatif 9 dan negatif 7. Yang bawah ni dia akan jadi terbalik lah. Dia akan jadi kosong, negatif 3, negatif 6, 4 dan 9.
Manakala row yang lain ni, row 2 dengan row yang ketiga ni, kita tak ada buat apa-apa operation dekat situ. Kita tidak lakukan apa-apa perubahan. So kita salin sahaja. -1, -2, okey, -2, -3, -1, 0, 3, 3, 1, -1. Okey, ini adalah ERO yang pertama. Okey, kita hanyalah menukarkan row 1 dengan row yang mana kita rasa sesuai untuk jadikan sebagai leading element. So yang ni saya gariskan warna merah sebagai leading element. Okey. Bila kita dah jadikan dia sebagai leading element, dia kena memenuhi syarat yang kedua, iaitu syarat yang di mana leading element tu mestilah bawah dia tak ada nilai. Okey. Maksudnya nombor bawah leading element ni, nombor -1 dengan -2 ni mestilah kosong. Okey. Semua ni kira semua daripada leading element tu mesti kosong. Jadi untuk row yang bawah ni dah siap kosong, dah cantik dah. Tapi row 2 dengan row 3 ni dia kena kosong. Okey, dia kena kosong. So kita kena gunakan ERO yang lain untuk kita hapuskan -1 dan kita hapuskan -2. So untuk tu kita lihat macam mana kita nak hapuskan row 2 dengan row 3 ni. Okey. So kita boleh tengok formula tadi. Kita ada dekat sini kita ada RI tambah RJ. RI ni maksudnya row yang di mana ada leading element. Okey. RI ni ingat dia ada leading element. Leading element, row leading element tambah dengan row yang kita nak ubah tu. Row J adalah row yang kita nak ubah. So row yang kita nak hapuskan adalah row 2. Row leading element adalah row 1. Ni row 1, ni row 2, ni row 3, ni row 4 So kita nak ubah row 2, leading element dia adalah row 1. So kita punya formula dia adalah row 1 tambah row 2, dia akan jadi hapuskan row 2. Okey, dia akan hapuskan row 2. Okey. Yang ini kita kena tengok skala dia C. Okey, kat sini kalau kita tengok formula nombor 3 ni dia ada C row 1. Okey, C row leading element. C ni maksudnya berapa nilai yang kita nak letak, berapa skala yang kita nak letak. Okey, perlu tak ada darab. Okey, supaya jawapan dia kosong. Okey, kalau kita lihat kat sini 1. Okey, kalau 1 ni tolak 1, okey, 1 tolak 1 dia akan dapat kosong. So tak perlu letak apa-apa skala. Okey, 1 tolak 1 dia akan dapat kosong. Ataupun 1 tambah dengan -1. Ini datang daripada row I, ini datang daripada row J. Okey, ataupun row 1 tambah dengan row 2 lah. Jadi tak perlu letak apa-apa skala, tak perlu letak nilai C tu. Sebab bila kita tambah dia memang dah dapat kosong. Okey, kena tengok skala yang sesuai. Kalau skala dia kena letak, letak. Kalau tak payah letak, tak payah letak. Okey, skala dia tu penting. Jadi formula yang kita letak dekat sini just directly RI tambah RJ sahaja. Okey. Supaya dia dapat kosong. Okey. Itu untuk yang penukaran penghapusan bagi row kedua. Apa pula kaedah yang kita boleh lakukan untuk penghapusan row ketiga ni? So kita ambil row 1 ni, row I, leading element row leading element dia adalah 1. Okey. Tambah dengan row J. Row J dia adalah row yang kita nak ubah, nak hapuskan tu adalah -2. Okey, adakah dia sama dengan kosong? 1 tolak 2 adalah kosong, salah So macam mana nak pastikan dia dapat kosong? Dia kena ada skala. Okey, yang ni awak kena letak 2 kali 1. Okey, 2 kali 1 bersama dengan 2 lah. So 2 kali 1 2, 2 tolak 2 kosong. Jadi skala yang sesuai ni kita letak dekat sini 2. Okey, 2 R1. Okey, RI tu adalah leading element punya row. Okey, ni leading element dia. Tambah dengan row yang kita nak ubah iaitu row ketiga. So dia akan hapuskan row ketiga tu. Okey, sebab tu formula ni masih lagi dalam formula 3. Formula 3 ni senang cerita formula penghapusan. Okey, formula 3 ni adalah formula penghapusan.
Formula 1 adalah formula untuk tukar row sahaja. Swap. Okey, tukar sesama sendiri. Ini formula 1 tukar sesama sendiri. Ini formula yang ketiga iaitu penghapusan inilah penghapusan elemen kat sini. Okey. So penghapusan elemen ni sentiasa diguna pakai. Jadi kena tengok skala mana yang sesuai dan row leading element tambah dengan row yang kita nak ubah. Okey, supaya row J dia dapat kosong. Okey, supaya row J dia dapat kosong. Okey, syarat dia mestilah bawah elemen tu mestilah kosong. Bawah leading element tu mestilah kosong. Tu syarat dia. Okey, so formula tu kena ada. Okey, tengok mana yang sesuai. Ikut kadang-kadang dia boleh jadi 8, kadang-kadang dia boleh jadi apa-apa. Skala ni dia boleh berubah-ubah ikut keadaan soalan. Okey, jadi kita kena tengok soalan tu macam mana bentuk dia. Okey, so kita selesaikanlah. Kita selesaikan row 2 dengan row 3 sahaja. Kita hapuskan row 2 dengan row 3 sahaja. Sebab row 1 dengan row 2 tidak buat apa-apa. Ini tak ada buat apa-apa. Ini tak ada buat apa-apa. So dia kekal. Okey, dia kekal. So kita salin 1, 4, 5, negatif 9, negatif 7. 0, negatif 3, negatif 6, 4, 9. Yang mana yang kita tidak lakukan operation, kita salin je sahaja tanpa mengubah apa-apa nilai. Okey, tanpa mengubah apa-apa nilai. Okey, dan yang tengah ni adalah yang kita akan ubah, kita akan hapuskan. So maksudnya ni kena kira satu-satulah. Maksudnya nilai row yang pertama, okey, nilai row yang pertama adalah nombor 1. Kita tambah dengan nilai row kedua iaitu negatif 1, kita akan dapat kosong. Okey. So nanti kira guna kalkulator. Okey. So ikut formula yang ini row 1 iaitu nombor 1 tambah dengan row 2 iaitu nombor negatif 1. Okay, kita akan dapat kosong. So jawapan ni kita tulis kat sini. Jadi kita akan hapuskan dia dah dapat kosong. Okey. Dia kena buat satu-satu. Atas tambah bawah apa jawapan dia. Okey, kemudian atas 4 ni tambah negatif 2 ni apa jadi? Kita ikut formula kat sini. Okey, atas bawah. Okey, so jawapan dia untuk yang bawah. So 4 tolak 2 dia dapat 2. Okey, 5 tolak 1 dia dapat 4. Negatif 9 tambah 3. Okey, dia dapat negatif 6. Ikut formula ni sebab formula ni diguna tambah. Okey, formula ni diguna tambah. Negatif 7 tambah 1 negatif 6. So ini dia punya hasil row yang akan efek kepada row yang kita ubah tu. Okey, ini kita panggil dia elementary row operation. Okey, itu adalah yang row kedua. Okey, tengok pula pada row yang ketiga ni dia ada sedikit skala dekat sini. Skala dekat sini maksudnya 2 kali dengan nilai yang ada dalam row pertama. Silap. 2 kali dengan nilai yang ada kat row pertama kat sini yang atas ni. So 2 kali dengan row yang pertama iaitu nombor 1. Okey. Tambah dengan row yang ketiga iaitu nombor dia adalah negatif 2. Okey. So 2 kali dengan 1 kat sini tambah dengan negatif 2. So dia akan dapat kosong. So jawapan dia akan jadi dekat sinilah, dekat row yang ketiga. Sebab kita nak letak jawapan ni arrow ni maksudnya kita letak jawapan. Okey, letak jawapan pada row yang ketiga. Dia akan follow yang ni. Okey, dia akan follow row apa yang kita nak ubah tu, row apa yang kita nak hapuskan. Dia tak boleh kalau kita cakap 2 row 1 tambah row 3 letak dekat row 1, tak boleh formula ni dia kena ikut formula yang tadi tu, Ri plus Rj, dia akan go to Rj. Di mana Rj ni tidak boleh ada skala. Okey, Ri sahaja yang ada skala. Okey, Ri ni adalah leading element yang kita boleh letakkan skala.
Okay, kalau letak skala dekat RJ ni salah. Dia RJ ni mestilah row yang kita nak ubah tu mestilah tak usik apa-apa. Okay. So nanti kita kena kira lagi lah. Kita kena kira untuk yang kolom kedua ni. So 2 kali 4. Okay, 2 kali dengan 4. So macam ni, penekanan kalkulator ni. 2 R1. R1 dia adalah 4. Okay. Tambah dengan row 3 dia adalah negatif 3. Okay, kat sini ikut dia punya kolom. Kolom by kolom. Okay. 2 kali 4 tambah negatif 3, dia akan dapat 5. So sini jawapan dia 5. Okay, dia kena buat satu-satu. Kemudian 2 kali 5. Okay, 2 kali 5 tambah dengan kosong, dia akan dapat 10. Okay. 2 kali negatif 9 tambah dengan row 3 dia adalah nombor 3 kat sini ni dengan ni. So 2 kali negatif 9 tambah 3 dapat negatif 15. Okay. And apa lagi? Okay, last kolom yang terakhir. Kolom yang kelima ni. Negatif 2 kali negatif 7 tambah dengan negatif 1, dia akan dapat 15, negatif 15 juga. Okay. So ini adalah operation bagi penghapusan yang kita lakukan. Bila kita lakukan satu operation, kita boleh buat satu-satu. Kita boleh buat ni dulu, lepas tu kita boleh buat ni dulu, kemudian kita asingkan dengan yang ini. Tapi bila kita asingkan lagi banyak, dia punya operation dia lagi banyak, dia lagi panjang. So kalau boleh, sumbatlah sebanyak mana pun yang ada lah. Tapi ingat, solution dia kita kena buat column by column. Settlekan dulu kolom yang pertama. Okay, settlekan dulu kolom yang pertama sampai dia jadi macam ni lah, cantik. Okay, kolom pertama, leading element dia nombor 1, bawah dia kosong. Cantik dah. Okay, lepas tu kita go through kepada kolom kedua pula. Okay, jadi ERO ni jalan kerja dia sangat panjang. Cuma nak lebih baik, kalau mampu kita lakukan elementary row dalam banyak-banyak ni setiap kolom. Kolom satu kan ada 3 row kan yang kita boleh buat operation kan. So kalau ada lagi satu operation, buatlah kat sini. Kalau tak ada, tak payahlah. Okay, sebanyak mana yang boleh. Okay, dia ada berapa row kat sini, kita boleh buat berapa operation kat sini. Ikut formula apa yang kita boleh gunakan. Okay. Tapi ingat kita kena buat column by column. Kolom pertama dulu saya tekan, kasih dia cantik. Lepas tu kolom kedua pula. Okay, kolom kedua diikuti dengan kolom yang seterusnya. Kolom 3, kolom 4, kolom 5. Sampailah bentuk dia bentuk REF atau RREF. Okay. REF ni ingat senang je. Kita kena ada nombor 1. Okay, nombor 1 ni mestilah duduk atas. Okay, mesti duduk depan sekali. Itu je. Lepas tu nanti nombor 1 tu dia akan berturun. Dia akan turun macam ni. Dia akan turun macam ni lah. Okay, walaupun dia tak sampai sini, dia sampai sini, sini, sini sahaja. Tapi tak apa. Cukup sampai situ. Okay. Maksudnya kita buat REF ni sampai kolom 1, kolom 2, kolom 3 dengan kolom 4 sahaja. Kolom 5 ni tak payah sentuh. Macam itulah maksud dia. Okay, sebab dia akan menurun sampai mana, sampai habis sahaja. Sampai sini sahaja. Cukup. Dia tak boleh buat REF tu sampai sini. Tak boleh. Dia kena REF tu sampai mana dia jatuh bawah tu. Okay, leading element tu kena ubah lah. Sebab tu, bila kita buat penukaran transformation REF ni, kita kena buat column by column dari kiri ke kanan. Okay. Tengok berapa banyak yang ada leading element. Kadang-kadang, matrix ni nampak je besar. Tapi leading element dia sikit. Kadang-kadang ikut soalan. Okay. Kolom 1 dah settle. Okay, kolom 1 dah settle. Sekarang ni kita akan lakukan pada kolom yang kedua. Okay, kolom 1 dah settle.
kita akan lakukan pada kolom yang kedua. Okay, bila kita nak lakukan kolom yang kedua, kita akan fahamkan bahawa leading element dia mestilah berada dekat bawah. Okay, leading element dia berada dekat bawah yang kedua lah. Okay, tapi leading element dia tak ada nombor 1 kat sini. Okay, dekat sini sepatutnya leading element dia nombor 1. Tapi sekarang ni dia bukan nombor 1. Jadi macam mana kita nak buat? Apa solution dia? Okey, macam mana kita nak tukarkan dia jadi nombor 1? Yang ini gunakan formula nombor 2. Okey. Di mana kita nak tukarkan nombor 2 tadi tu menjadikan nombor dia nombor 1. Dia bukan hapus dia jadi identity. Dia jadi identity. Sebab tu CRI dia akan berpatah balik kepada RI tu. Dia tak ada J kat sini. Dia tak ada libatkan row yang lain. Dia hanya libatkan row tu sendiri sahaja. Maksudnya, nombor 2 ni, kita akan go through kepada nombor 1. Kita akan tukar dia jadi nombor 1. Dia akan kepada row yang sendiri sahaja. Dia usik identity dia sahaja. Okay, ini kita panggil dia formula identity. Jadi, agak-agaklah nombor 2 ni, buat operation apa supaya dia dapat nombor 1? So, kita faham bahawa 2 bahagi 2 dapat 1. Kan? Yang matematik biasa. Okay, kita fahamkan dulu. Konsep matematik ni, 2 bahagi 2 dapat 1. Kalau nombor lain, 3 bahagi 3 dapat 1. 4 bahagi 4 dapat 1. Ikut skala apa yang sesuai. Ikut nombor dia. Ikut nombor yang kita rasa kita nak jadikan dia nombor 1. Okay, sebabkan sekarang ni nombor dia adalah nombor 2. Okay, so kita akan gunakan ni lah cara ni. Kita akan tulis 1/2. Sebab kita nak bahagi dengan 2, kita guna 1/2. Kalau kita nak bahagi dengan 3, kita 1/3 lah. Okay, so sekarang ni nombor dia nombor 2, kita akan buat 1/2 lah. 1/2 R2. Okay, row 2. Sekarang ni dekat mana? Sekarang ni dekat row 2. Okay, dia akan jadi jawapan baru R2. Identity identity. Okay, 1/2 row 2 akan menjadi diri sendiri yang baru. Okay, maksudnya keseluruhan row 2 ni kena darabkan dengan 1/2. Okay, kita tengok macam mana nak buat. Okay, yang lain salin macam ni, tak payah buat apa-apa ubah pun. Okay, bila tak ada apa-apa operation pada kolom yang lain, row yang lain, kita biarkan dulu. Kita tak payah buat apa-apa. Kita just usik yang row kedua sahaja. Sebab kita nak pastikan bahawa dia menjadi leading element. Okay, so kat sini, 1/2 bahagi dengan segala elemen dalam row 2, dia akan dapat row 2 yang baru. So kalau kosong bahagi dengan 1/2, dia tak dapat apa-apa lah, dia dapat kosong. Okay, kosong ni tak boleh buat apa-apa. Dia memang tak ada nilai. Okay, so kita tulis kosong kat situ. Okay, 2 bahagi dengan 2 ataupun 2 kali dengan 1/2. Okay, 1/2 kali dengan 2, dia akan dapat 1. So maksudnya, dekat sini dah menepati. Okay, dia dah menepati leading element tu. Dah cantik dah. Okay, dia dah menepati leading element. Okay, 1/2 kali 2. Okay. Lepas tu tekarlah, kena kira pula apa jawapan yang seterusnya, apa jawapan kat sini, apa jawapan kat sini, apa jawapan kat sini. Teruskan. Okey, 1/2 kali 4 pula. Okey, so dia dapat 2. Okey, 1/2 kali negatif 6 pula. Dia dapat negatif 3. Dan seterusnya samalah, negatif 3 Okey. Jadi kita dah mencari leading element, dah jumpa dah leading element. Leading element ni kita boleh gunakan apa-apa formula supaya dia tu wujud. Okey, supaya dia wujudlah leading element tu. Sebab sekarang ni tadi kita tak jumpa dia punya leading element. Kita tak jumpa. So kita target nombor 2 ni boleh jadilah. Kita target nombor 2 tu, apa yang nombor 2 tu boleh buat?
Okay, so nombor 2 ni dia boleh bahagi dengan diri sendiri lah supaya dia dapat nombor 1. Dia boleh tukarkan kepada identiti. Okay, ini formula nombor 2. Okay. Ini adalah leading element. Macam tadi, ini adalah leading element. Okay, ini adalah leading element. Ini adalah leading element. Okay, so dia dah ada 2 lah leading element kat sini. Dah cantik dah ni. Cuma sekarang ni, dia kena menepati syarat yang kedua tadi. Syarat yang kedua dia adalah setiap leading element mestilah nombor kosong. Macam dalam kolom pertama ni. Okay, setiap nombor bawah dia mestilah nombor kosong. So, kita kena hapuskanlah nombor bawah dia ni. Nombor 5 dan nombor 3 ni. Kena matikan. Okay, kena hapuskan. So, kalau contohlah, kita guna formula C, RI tambah RJ, ni formula penghapusan. So, katakan kalau kita letak RI itu sebagai leading element punya row. Okay, leading element punya row. So, dia adalah nombor 1. Okay, 1. Tambah dengan row yang kita nak hapuskan adalah nombor 5 ni. So, row yang ketiga lah. So, RJ ni adalah row yang ketiga. So, nombor 5 ni kalau 1 tambah 5 dia dapat 6. Dia tak boleh dapat kosong. So, macam mana nak hapuskan dia? So, kena ada skala. Okay, kena ada skala. Skala dia kita letakkan dia sebagai 5 kali 1. So, dia dapat 5 kali 1 dapat 5 lah. So, 5 tambah 5 dia akan dapat 10. Masih lagi tak sama dengan kosong. So, kena letak skala yang tambah sikit lagi. Negatif 5. Okay, negatif 5 kali 1 tambah 5 dia dapat kosong. Okay, baru boleh. Jadi, skala ni, kita kena letak mana yang bersesuaian. Okay, mana yang bersesuaian supaya RJ dia dapat kosong. Okay, negatif 5 tambah 5 dapat kosong. Okay, so formula dekat sini, negatif 5 RI dia adalah leading element row 2. Ni leading element dia kat row yang kedua. Tambah dengan row 3 yang sekarang ni. Okay, yang nak ubah tu adalah row 3. So, negatif 5 R2 tambah R3. Dia akan dapat R3 yang baru. Okay, dia nak hapuskan R3 kan? So, dia dapat R3 yang barulah. Okay, sama juga dekat sini. Negatif 3. So, kalau negatif, tukar je simbol jadi positif 3. Kalau sini positif 5, tukar sahaja jadi negatif 5. Itu sahaja. Okay? Ingat dari leading element 1 ni, nak hapuskan nombor 5 ni, tukar simbol dia. Positif 5 jadi negatif 5 R2. Negatif 3 jadi positif 3 R2. Okay, R2. Itu sahaja. Nak congak lah. Okay, lama-lama kalau dah biasa buat ARO ni, dia akan senang. Dah tak perlu nak buat macam ni lagi dah. Okay, dia terus congak sahaja. Dah dapat. Okay, tukar simbol sahaja. Lepas tu, tambahlah dengan row 4. Sebab kita nak hapuskan row 4 kan. So, dia akan dapat row 4 yang baru. Okay, so ada 2 sahaja. Kita kena hapuskan yang bawah tau. Sebab kita nak bentukkan REF. Syarat yang kedua, dia kena hapuskan yang bawah. Bawah apa? Bawah leading element. Okay. Jadi, kita akan buat yang baru lagi sini. Sebab tu dia jadi panjang. Sebab tu kalau boleh buat sekaligus. Dua-dua ni buat sekaligus dalam satu matrix. Kalau kita buat satu-satu, asing-asing, nanti dia jadi panjang. Okay. Sebab ada pelajar ni dia suka buat asing-asing. Yang jadi panjang tu. Okay, so kita ubahlah. Yang kekal tu salin. Macam ni. Ni kekal. Okay, yang kekal tu maksudnya yang tidak lakukan apa-apa operation kat sini. Okay, yang kekal adalah row 1 dengan row 2. Okay, so nanti nombor belakang ni dia dah tak ada apa-apa efek dah. Nombor belakang dia. Maksudnya nombor belakang ni kita boleh tulis kosong-kosong lah. Tak ada apa-apa pun. Sebab nombor kosong ni tak ada apa-apa efek. Okay, dia tak boleh buat apa-apa dah. Okay, sekarang ni kita faham
Memang betul. Kalau kita nak hapuskan dia, dia sentiasa nombor kosong. So bawah dia akan jadi sentiasa nombor kosong. Sebab kita dah tahu dah, setiap kali elementary row operation penghapusan ni mesti akan jadi kosong. Okey, untuk bawah dia, bawah leading element. Tapi jawapan yang ni akan jadi lain. Jawapan ni akan berubah. Okey, so kita kena tengok apa jawapan dia. Okey, so macam tadi, ambil kalkulator, letak formula dekat sini, negatif 5 kali something tambah something sama dengan something. Okey, so tekan kalkulator, negatif 5, letak kurungan, tambah kurungan, sama dengan jawapan lah. Okey, kita buat jawapan ni. Okey, negatif 5 kali dengan row 2. Row 2 dia adalah nombor 1. Kita check Row 2 dia adalah nombor 1. Okey, tambah dengan row 3. Okey, kalau kita ambil kat kolom kedua, kolom kedua ni. Row 1 tambah dengan row 3. Row 1 pula. Row 2 tambah dengan row 3, iaitu nombor 1 tambah dengan nombor 5. So, dia dapat kosong. So, betul lah yang tadi tu kosong. Okey, kita check. Betul lah, dia dah hapuskan, dia dapat kosong. Okey, kita tukar pula nilai yang kolom yang ketiga pula. Okey, kita tukar nilai kolom yang ketiga. Kita buat kolom by kolom Kolom ketiga. Nombor 2, iaitu row 2 iaitu nombor 2. Okey ni. Row 2 iaitu nombor 2 tambah dengan row 3 iaitu nombor 10. Okey, so jawapan dia kosong juga. Okey. And then kita tengok kolom yang seterusnya, kolom keempat. Okey. Negatif 3 row 2. Okey, ni row 2 ni kan, negatif 3 ni tambah dengan row 3 iaitu negatif 15. So masukkan saja dalam bracket ni. Negatif 3 tambah dengan negatif 15. So dia dapat kosong juga. Okey, dia dapat sini kosong. And then teruskan saja. Ni sama juga, jawapan dia kosong sebab dia punya nilai dia sama atas bawah sama ni dia punya nilai. So jawapan dia kosong. Okay, so formula untuk row 3 dah settle. Kita teruskan dengan formula row yang keempat. Okay, tukar nombor. Kat sini nombor dia adalah 3 R2. So kita letak nombor 3 kat depan, bracket something tambah bracket something. Okay, maksudnya macam ni dia punya formula. Kita letak kat calculator. 3 bracket tambah bracket. Okay, so R2 tu tadi adalah nombor 1. Start dengan leading element Start dengan leading element ni nombor 1. Letak 1. Okay. And then tambah dengan row 4. So row 4 dia dekat sini. Bawah bawah sekali. Nombor negatif 3. Sini 1, sini negatif 3. Okay, kena kira satu-satu. Okay, start dengan kolom kedua. Okay, so dia dapat kosong Jawapan dia 3 tolak 3 dapat kosong. Okay, and then start dengan kolom ketiga pula. Kolom ketiga sama juga, ambil row 2 dengan row 4. So letak dalam bracket nombor 2 dengan nombor negatif 6. Okay, so dapat kosong. Okay, itu je cara dia, senang sahaja. Lepas tu ambil kolom keempat. Sini kolom keempat. Okay, ambil row 2 dengan row 4 tu. Sini dengan sini. Okay, so letak sini negatif 3. Okay, sini bracket yang kedua ni letak nombor 4. So dia dapat negatif 5. Yang ni ada nilai. Sini negatif 5. Okay, and lastly kolom yang kelima ni kena settle. Okay, last kali kolom kelima. Row 2 dengan row 4 So letak dalam bracket negatif 3 dengan 9. Okay, yang ni dapat kosong. Okay. Jadi kat sini dah settle. Okay, ERO untuk kolom ketiga dah cantik. Kolom ketiga pula. Kolom 1 leading element dah cantik. Kolom 2 leading element dah cantik. Kolom 3 tak ada leading element sebab nombor dia kosong. So kita cakap bahawa kolom ketiga ni tak ada apa-apa efek lah. Okay, kolom ketiga tak ada apa-apa efek.
Kolom ketiga dah cantik. Sebab apa? Sebab leading element dia sepatutnya berada dekat bawah kan. Tapi bawah dia nombor kosong. Jadi satu row ni, satu kolom ni, dia tak ada apa-apa efek. Dia bukan apa-apa nombor. Maksudnya dia bukan REF. Dia hanyalah sekadar rujukan sahaja. Abaikan. Okay, kita boleh abaikan. Okay. Sekarang ni, kita skip. Kita skip kolom. Okay, kita skip kolom. Kita pergi kepada kolom keempat. Okay, kolom keempat ni, sepatutnya ada nombor dekat sini. Sebab sini tak ada nombor. So dia akan berpindah. Dia akan berpindah ke sebelah. Sebab dia kan bentuk menurun, dia tak kisah menurun dia macam ni pun. Okey, menurun dia macam ni Sini, sini. Asalkan menurun. Dia tak kisah kalau dia sengit sikit. Macam ni ke atau macam ni sini. Yang penting jangan ada menaik. Kalau ada menaik, salah. Dia bukan REF. Okey, leading element dia. Leading element dia mestilah menurun sahaja. Tengok yang ni menurun. Lepas tu dia kat sini, dia boleh menurun. Okey, dia boleh. Sebab sini ada nombor 5 tau. Sini ada nombor something. Kita kena swipe dia punya tempat. Okey, kita kena swipe dia punya row. Okey, kenapa kita kena swipe? Kalau tak nak swipe tak apa. Okey, kalau tak nak swipe tak apa. Tapi ini korang kena tahu. Okey, apa tadi? Okey, REF syarat REF. Syarat REF ni korang kena tahu. Syarat REF. Okey, yang pertama. Leading element mesti depan. Leading element mesti duduk depan dan berbentuk apa? Okey, berbentuk seperti menurun seperti condong menurun. Condong menurun tu maksudnya tadilah dalam bentuk yang ni. Okey. Macam ni menurun ataupun macam ni. Okey, dia ada sini. Dia mesti menurun macam ni. Leading element tu nombor 1 Leading element. Okey, leading element 1 nombor 1 tadi tu mesti duduk depan dan berbentuk seperti condong menurun. Ikut row by row lah. Syarat yang kedua, bawah leading element mesti kosong. Okey, mesti nombor kosong. Mesti nombor kosong. Macam tadilah yang kita tengok syarat kedua tu, kita dah faham lah bahawa setiap leading element yang saya garis ni, warna merah ni, okey, nombor dia nombor kosong. Okey, bawah dia kat sini kita boleh lihat bawah dia kosong, bawah dia kosong. Ini syarat kedua. Kalau jumpa leading element, dia mestilah bawah dia kosong. Syarat yang pertama tadi adalah berbentuk condong menurun macam ni. Okey, dia tak boleh menaik. Dia mesti menurun. Okey. Syarat yang ketiga ni, yang ni penting. Row di mana semua kosong. Okey, row di mana semua elemen adalah kosong. Okey, adalah ni kosong, mesti duduk paling bawah. Okey, pada row terakhir. Ini syarat ketiga ni baru belajarlah. Okey, syarat dia ada 3 syarat. Syarat REF ni. Okey, syarat pertama tadi dah faham lah. Maksudnya syarat pertama tadi dia kena ada leading element nombor 1 dan dia mesti duduk depan. Selain itu dia mesti berbentuk condong menurun. Okey, yang itu leading element. Syarat yang kedua tadi macam tadi adalah setiap leading element bawah dia mesti nombor kosong. Okey, setiap bawah tu, setiap bawah leading element. Okey ni Syarat yang ketiga, dalam mana-mana row ni row 1, row 2, row 3, row 4,
Kalau salah satu tu salah satu row tu ada elemen kosong, semua dia kosong. So contohnya kat sini lah, semua ni kosong. Okey, semua row 3 ni adalah kosong. Jadi row 3 ni mesti duduk bawah ataupun duduk pada row yang terakhir. Okey, kita kena tukar row. Maksudnya setiap yang semua ni kosong, dia mestilah duduk dekat bawah. Okey, so dia kena tukar. Dia kena tukar. Jadi kita kena lakukan elementary row operation. So kena tukar row. Row 3 tukar dengan row 4. Okey, dia mesti duduk paling bawah. Di mana yang semua zero row ni, kita panggil dia zero row. Yang ni saya tulis kat sini, zero rows. Zeros row. Zeros row. Maksudnya satu row yang ada semua zeros. Banyak sangat kosong. Okey, kalau boleh semua kosong lah, baru dia duduk bawah. Paling bawah lah senang cerita. Kalau ada 3-4 row yang semuanya kosong, semua yang letak bawah. Okey. Jadi kalau macam ni ada something nilai negatif 5, dia mesti duduk atas. Okey, dia duduk atas mungkin paling bawah tapi atas sikit lah. Okey. Tak adalah atas sangat, di atas sikit sahaja. So kena tukar. Okey, kena tukar ikut syarat yang ketiga. Okey, so kita tukar dia punya kedudukan tu, yang ni salin 10, 41, 52, negatif 9, negatif 3, negatif 7, negatif 3. Okey, kita tukar sahaja yang row 3 dengan row 4 tu menggunakan formula pertama. Formula pertama dia adalah tukar row. So tukar sajalah 0, 0, 0, negatif 5, 0. Okey, yang ini 0, 0, 0, 0, 0. Dia tak ada apa-apa efek. So REF dia, okey, REF dia akan berbentuk macam ni. Okey, REF dia akan berbentuk macam ni. Menurun, tegak sikit, menurun. Okey, sebab apa? Macam ni, tengok kita ambil macam ni. Macam ni. Lepas tu dia akan inilah, dia akan tegak sikit macam ni. Okey, dia akan macam ni, ambil kat sini. Dia berbentuk menurun kat situ. Ni tegak, turun sikit. Okey. Nampak tak? Bentuk dia menurun. Tak adalah macam dia berselang. Dia tak adalah macam ada gap kat situ. Gap dia kat sini tak boleh ada. Dia mesti ada connection kat situ. Itu sahaja REF. Okey, REF. Itu sahaja REF. Kalau sambung lagi dia akan jadi RREF. Okey, maksudnya REF dengan RREF tu adalah berkait. Tapi biasa pelajar ni dia suka buat sampai REF saja sebab dia tak mampu. Dia macam penat. Okey, dia macam penat sangat dan tak cukup masa nak buat RREF. So biasanya dia orang bila nak buat Gauss ni, dia orang akan buat Gauss sampai REF saja. Dia orang tak nak guna Gauss Jordan sebab Gauss Jordan ni sampai RREF sangat panjang. Okey. Biasa pelajar ni dia suka stop lah sampai REF. Kalau saya pun saya suka stop sampai REF saja. Okey, tapi sebabkan soalan ni dia minta apa? Dia minta kita transform dalam REF dan RREF. Kita boleh terus sambung. Okey, kita terus sambung, kita catat kat sini REF. Okey, dan syarat RREF, okey, syarat RREF sama sahaja macam syarat REF. Tapi dia ada nombor 4. Okey, syarat REF ni dia ada nombor 4. Okey, dia ada nombor 4 di mana tambah sikit. Nombor 2 ni, nombor 2 ni tambah sikit. Atas. Okey, atas leading element mesti nombor kosong. Tadi bawah kan? Ini tambah sikit. Atas leading element mesti nombor kosong. Maksudnya atas dan bawah. Atas dan bawah leading element mestilah nombor kosong. Itu RREF. Itu sahaja. Yang lain syarat dia sama. Okey, senang sahaja. Okey, ini adalah contoh kaitan antara REF dengan RREF. Okey. Dia kalau minta kita tukarkan kepada RREF, kita boleh sambunglah dia punya operation ni. Kita boleh sambung lagi. Kita boleh habiskan.
Okey, kita kena faham ni leading element dia 1. Ini leading element dia 1. Dan ini kita boleh tukar dia jadi leading element. Kalau rajin tukar. Contoh apa? Negatif 5 bahagi dengan negatif 5. Okey, dia dapat 1. Tukarlah. Supaya dia dapat jadi leading element. Cantik dah. Tak nak tukar pun tak apa. Okay, biasa yang paling last ni tak nak tukar tak apa. Okey. Tapi kalau nak tukar pun boleh. Tak ada masalah. Yang paling last yang paling last dekat sini. Dia stop sampai sini je lah sebab dia tak boleh turun bawah lagi sebab bawah dia dah kosong. Okey, dia dah tak wujud apa-apa. So dia tak boleh turun bawah lagi. Dia sampai sini saja. REF dia sampai row 3 saja. So di sini kita boleh cakap bahawa dia mempunyai 3 sahaja. 3 sahaja leading element. Okey, leading element memang betul. Leading element mestilah nombor 1. Jadi nombor negatif 5 ni boleh je kalau kita tukar jadi 1 ni, tak ada masalah pun. Cuma kalau rajin buat lagi. Okey, kalau rajin buat lagi operation kat sini negatif 1/5 R3 equals R3. Okey, kita bahagi dengan nombor diri sendiri tu. Okey, bahagi dengan nombor diri sendiri iaitu negatif 1/5. Okey, negatif 1/5. Nanti dia dapat nombor 1 kat sini. Dapat jawapan macam ni. Okey, sekejap yang ni. Okey, kita ke bawah sikit. Okey, ni kalau kita salin balik ni. Oops. Okey, ni kalau kita salin sikit. Okey, tulis kat sini. Ni tak ada buat apa-apa, ni kosong. Okey, dia tak ubah apa-apa. So nanti yang ni dia akan jadi 1 sahaja. Dia akan jadi nombor 1. Okey, ni kalau kita sambung sikit lah. Baru cantik baru complete. Ni kita panggil dia complete REF. Okey, ni kita panggil dia complete. Okey, lengkap complete REF. Tadi tak complete, tapi tak apa, still REF. Okey, yang ni REF tadi yang ni REF dah. Dah sampai dah REF. Okey, dia mempunyai 3 leading element. Okey. Ingat syarat-syarat dia. Okey. So bila kita dah settle, dia memang panjang dia sangat panjang. Dia ada berapa kali operation kat sini? Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia ada 8 operation, sangat panjang. So banyak benda yang korang kena salin kalau korang salin satu-satu. Jadi sebab tu kalau boleh, setiap kolom tu sebanyak mana yang kita boleh hapuskan, kita hapuskan. Ada 2 row yang kita boleh hapuskan 2 row. Ada 3 row, hapuskan 3 sekali. Okey, sekalikan sahaja. Combine. Supaya jimat ruang, jimat masa. Okey, jadi ni korang rehat jap. Dalam 3 minit. Rehat. Sorry, kita rehat 2 minit dulu sebab tak nak bazir masa.
Okey, kita sambung lagi. Sekarang ni kita tengok. Bila kita dah siap buat REF dan soalan ni dia nak transform dalam bentuk RREF. Jadi kita boleh sama ada kita nak salin balik yang tadi. Okey, yang panjang-panjang ni kan kita salin balik. Okey, and then kita sambung. Okey, kita salin balik semua ni. Kena buatlah dia jadi panjang. Okey, yang ni. Okey, dia jadi kat sini. Okey, kita nak bentuk RREF. So, kita sambung kita sambung sikit. Okey, okey. Bila kita dah tengok syarat RREF tadi, syarat RREF dia yang keempat Syarat yang ketiga tu dia dah menepati dah. Okey, syarat 1 2 3 tu dia dah menepati. Syarat keempat ni apabila kita nak bentukkan RREF, kita kena pastikan bahawa atas leading element mestilah nombor kosong. Okey, leading element yang saya gariskan tadi. Okey, yang kat sini. Atas mestilah nombor kosong. Okey, ni tak ada nombor, biarkan. Okey, yang ni kena kosongkan, yang ni kena kosongkan. Itu sahaja. Okey, atas dia kena kosongkan. So ingat, leading element dia adalah nombor 1. So kita boleh tulis kat sini adalah negatif 4. Okey, sebab ni nombor 4 positif kan? Kita letak negatif 4. R leading element dia adalah R2. Sebab row 2 leading element dia berada pada row yang kedua ni R2. So negatif 4. Sini 4, sini jadi negatif 4. R2 tambah row yang kita nak hapuskan tadi. Row yang kita nak hapuskan tadi adalah nombor 1 ni. Nombor 4 ni. Okey, nombor 4 ni pada row yang pertama. So, tambah dengan row 1. Dia boleh buat macam ni. Okey. So, negatif 4 row leading element tambah dengan row yang kita nak hapuskan, dia akan dapat row yang baru. Row 1 yang baru. Okey. Hanya ada satu sahaja operation yang kita boleh buat dalam kolom 2. Okey, kolom 1 dah settle. Kolom 2 sahaja. Buat kolom by kolom. Okey, so dia punya jawapan dia dekat sini. Okey, jawapan dia akan jadi sini tak usik apa-apa, sini tak usik apa-apa, tak usik apa-apa. Okey, bila tak usik apa-apa kita salin macam biasa. Sebab apa? Sebab dia hanyalah operation pada yang atas sahaja. Okey, ni 1, ni kosong, negatif 3, kosong, kosong. Okey, ni kita ubah. Ni nombor 1 ni, dia tak akan efek apa-apa pun. Nombor belakang ni dia tak akan efek apa-apa. Dia akan start daripada sini. Dia akan start daripada sini. Dia start daripada leading element tu sendiri. So, bila kita hapuskan nombor 4 tu, kita akan dapat kosong lah. Kalau tak percaya, ambil kalkulator, buat macam tadi. Okey. Tulis kat sini. Negatif 4, bracket tambah bracket. Okey, macam ni. Negatif 4, R2 tu letak bracket, tambah dengan R1 tu pun letak bracket. So, row 2 dia adalah nombor 1, start dengan nombor 1, start dengan leading element. Row 2 dia adalah leading element, iaitu nombor 1. Tambah dengan row yang pertama, iaitu nombor 4. So, dia dapat kosong. Okay, so jawapan kat sini kita tulis kosong. Okay, nampak Kemudian, row yang kedua tadi, start dengan row 2, leading element tu kan. Nombor dia adalah nombor 2. Okay, tambah dengan row 1, iaitu nombor 5. Okay, tengok kat sini. Kita buat kolom by kolom. Start dengan kolom kedua dah settle. Kolom ketiga pula. Okay, start dengan sini, nombor 2. So, letak nombor 2 kat situ. Tambah dengan 5. Okay, 5 kat sini. So, tambah dengan 5. So, dia dapat nombor negatif 3. Kat sini. Okay, and then, apa lagi? Kolom keempat. Okay, kolom keempat. Negatif 3. Okay, ambil row yang kedua tadi.
Row yang kedua dia tadi, ni negatif 3. Okey, tambah dengan negatif 9. So, dia dapat 3. Okey. Kemudian, ambil kolom kelima pula. Kolom kelima dia adalah nombor negatif 3. Okey, tambah dengan negatif 7. So, dekat sini kita dapat 5. Okey. Ini kita settlekan antara row 2 dengan row 1 dulu. Okey, kita settlekan antara row 2 dengan row 1 dulu. Row 3 jangan usik. So, kita ni ada leading element, leading element, leading element. Okey, cantik. Okey, ini dah cantik. Ni dah cantik, ni dah cantik sebab bawah atas dia kosong kan. Sekarang leading element yang ketiga pula. Ini kita kena hapuskan nombor ni. Okey, nombor atas ni. Leading element yang atas ni, leading element yang ketiga ni, hapuskan yang atas dia supaya dia berbentuk RREF. Sama sahaja formula penghapusan. Kalau sini nombor 3, sini akan jadi negatif 3 row leading element. Okey, row leading element adalah row yang ketiga. So, negatif 3 R3. Tambah pada sekarang ni adalah row 1. Sekarang ni row 1. Dia akan dapat row 1. Okey, sama juga kat sini. Negatif 3 jadi positif 3. Okey, R reading element iaitu R3. Tambah pada row yang sekarang ni adalah row 2 iaitu row 2. Okey, itu sahaja. Senang sahaja nak buat formula dia. Jadi kita hapuskan. Okey, hapuskan supaya dia dapat kosong. Okey, yang ni salin, yang bawah ni salin sebab dia tak buat apa-apa. 0 0 0 0 0 1 0 0. Okey, dan ingat bila kita start dekat sini, okey, bila kita start dekat sini kita kena tengok. Okey, kita kena tengok bahawa dia mestilah start daripada leading element. So yang ni tak akan ada apa-apa efek. Yang ini salin sahaja. 1 0 negatif 3. Dia tak ubah apa-apa. Okey, dia tak ubah apa-apa sebab kita start pada leading element tu. Kita start dari sini. Kita start daripada kolom keempat. Okey. Start daripada leading element tu, kita kira. Kita kira formula yang pertama formula yang ni atas. Formula row 1 tu. Ni So tekan negatif 3 bracket tambah bracket. Okey, formula yang pertama tu. Negatif 3 bracket tambah bracket. Di mana row 3 ni adalah nombor 1. Okey, di mana row 3 ni adalah nombor 1 tambah dengan row yang pertama pada kolom keempat. Ni Ni row 3, ni row 1. Okey, so nanti letak nombor 1 ni dalam bracket yang pertama. Okey. Ni letak nombor 1, lepas tu letak nombor 3. Okey, so dia dapat kosong kat sini. Memang betul, memang dia akan kosong pun sebab kita hapuskan dia kan. Memang dia dapat kosong. Okay, and then seterusnya kita tengok pada kolom keempat. Okay, kita tengok kolom keempat kat sini. Kolom keempat pula. Kolom kelima. Ni kolom kelima pula. Sebab kita start daripada kiri ke kanan kan. So kosong adalah row 3. Sini kosong. Tambah dengan 5. Okay, sini kosong. Tambah dengan 5. So dia dapat 5. Sini adalah 5. Okay, sini adalah 5. Okey. Itu settle lah sampai kolom 5 saja operation dia. Okey. Jadi ingat tau, kita settlekan kolom 4 dulu baru kolom yang seterusnya. Okey, buat dulu macam ni. Okey, 1 dengan 3, 0 dengan 5. Okey, lepas tu dah settle, pergi kepada operation yang seterusnya, operation yang kedua. So, operation yang kedua adalah 3 bracket tambah bracket. Okey, 3 bracket tambah bracket. Okay. Yang ini sentiasa kosong lah sebab kita hapuskan dia. So atas leading element ni mesti sentiasa kosong. Okay, sebab itu target utama kita. Okay, dan yang kolom kelima ni. Okay, kolom kelima kat sini. Okay, start dengan nombor kosong. So 3 bracket dia adalah kosong. Tambah dengan row yang kedua. Row kedua dia adalah negatif 3. So dekat sini jawapan dia negatif 3. Okey. Jadi di sini kalau kita lihat sini leading element, sini leading element, sini leading element, kita dah memuaskan bentuk RREF. Okey. RREF dah memuaskan. Bawah dia kosong, atas dan bawah dia kosong,
atas dan bawah dia kosong. Dah cantik dah. Cukup sahaja. Yang ni tak defect apa-apa. Yang ini abaikan. Abaikan. Okey, boleh abaikan. Ni sound. Yang penting leading element dia mestilah berbentuk condong menurun. Okey, condong macam ni menurun. Okey, lepas tu tarik sikit, condong menurun. Okey, sampai situ sahaja. Okey, lama-lama nanti dia akan jadi lebih mudah lah, dia akan jadi lebih senang. So, kena try buat. Okey, sangat penting untuk Gauss elimination. Okey, itu sahaja untuk transformation. Transformation ni tak perlu nak pening-pening sebab dia boleh jadi macam-macam bentuk ikut soalan tu. Kalau soalan dia susah, susahlah jadinya. Kalau soalan dia senang, senanglah jadinya, ikut dia. Jadi ini bergantung kepada kemahiran masing-masing. Macam mana korang nak gunakan formula tu dan macam mana korang nak selesaikan transformation tu. Okey, bila transformation ni dilakukan, bila kita dapat soalan matrix, bila kita dapat soalan matrix, contohnya soalan ni, solve the following linear system using Gauss elimination method. Itu sahaja. Kalau nak guna Gauss, kita kena buat transformation. Kita kena buat transformation tu. Ni jadi pendek lah sebab mungkin soalan ni senang. Jadi dia pendek lah. Kadang-kadang transformation ni sampai 18 kali. Paling banyak lah 18 kali. Sangat panjang. Kadang-kadang sampai 20 lebih. Tapi tak pernah lah sampai 20 lebih. Itu sangat panjang lah. Ikut pada matrix tu. Biasanya tak pernah sampai 18 pun. Biasanya paling banyak lah dalam matrix 3 darab 3 ni, transformation dia sampai dalam bentuk 5 ke atas sahajalah. Paling banyak 5 ke atas sahaja. Macam ni dah cukup lah. Transformation dia ada 4 sahaja. Ni ada 1, 2, 3, 4 sahaja. So bagi REF ni dia sangat senang lah. Tapi kalau RREF ni dia panjang sikit. RREF ni dia boleh banyak kebolehan untuk sampai 18 operation. Sangat panjang. So yang ini kita boleh ringkaskan. Yang ni ada berapa operation? Ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia ada 7 operation. So RREF ni dia lebih detail lagi. Bila nak guna REF dan bila nak guna RREF. Yang ni korang kena tahu. So bila nak guna RREF dan bila nak guna REF. Bila nak transform matrix kepada REF atau RREF. Ini adalah persoalan pelajar biasanya. Kalau soalan tanya, jika soalan tanya, soalan minta Gauss elimination. Maka kita kena transform matrix itu kepada REF. Maksudnya tak perlu buat sampai RREF tu, tak perlu. Sebab kita nak Gauss elimination, jadi Gauss ni transform sahaja sampai REF, cukup sahaja. Cukup sahaja sampai REF. Sebab tu kan biasanya pelajar ni dia suka buat Gauss elimination sebab dia nak sekejap je, dia nak cepat, dia nak habis cepat. Dia tak nak panjang-panjang. Dia suka guna Gauss elimination. Yang kedua, jika soalan minta Gauss-Jordan. Yang ini ada perkataan Gauss-Jordan. Kalau ada perkataan Jordan je, kita kena gunakan transformation kepada RREF. Yang itu wajib. Maka transform matrix itu kepada
RREF. Kalau tukar kepada REF tak boleh, dia kena RREF sahaja. Itu sahaja. Okay, so biasanya kalau nak paling susah lah Gauss Jordan lah, sebab Gauss Jordan ni sangat detail. Dia senang tapi risau cuai sahaja sebab takut nanti bila kita buat REF ni dia dapat dalam bentuk pecahan ataupun fraction. So kita tak suka soalan yang melibatkan fraction. Tapi tak apa. Okay, ini adalah pembelajaran kita. Kalau nak buat Gauss, kena tahulah apa itu REF dan apa itu RREF. Ini kita dah belajar apa itu REF dan RREF. Dia mestilah apa? Dia mestilah berbentuk condong menurun, dia kena ada leading element, dia kena pastikan zero row dekat bawah. Kan ni zero row dia kat bawah. Okey. Jadi kena tahu yang tu. Alright. Okay, ni kalau korang nak take note, korang take note dulu. Okey. Kita tengok pada contoh yang seterusnya. Okey, yang ni example 5. Okey, tukarkan sistem linear berikut kepada Gauss elimination method. Ini soalan dia. Bila soalan dia cakap tukarkan kepada Gauss sahaja, maksudnya kita kena tukarkan kepada transform kepada apa? Transform kepada REF sahaja. Tak perlu buat detail-detail. Okey, transform kepada REF sahaja. Jadi kita firstly kita kena tukarkan persamaan linear ni kepada bentuk augmented matrix. Macam ni. 5 3 0 3 3 1 2 2 1. Okey, kemudian kita ada XYZ. Okey, ini kena tahulah macam mana nak transformkan dalam bentuk augmented matrix. Dalam bentuk tata tanda matrix. Okey, 4 2 1. Okey, sama dengan ni lah yang ni negatif 1 silap. Okey, ni negatif 1. Okay, kalau X tu tak ada, X tu kosong lah. Okey. So kalau X tu tak ada, dia kosong. Okay, so ini bentuk matrix. And then kita tukarkan dalam bentuk augmented matrix pula. Okey, kita tukarkan dalam bentuk augmented matrix. 5 3 0 3 3 1 2 2 1 straight slash macam ni. Okey, straight slash ni maksudnya kita nak terus tarik yang ni. Tarik yang matrix yang seterusnya. Okey, 4 2 dengan negatif 1 tu letak dalam ni. 4 2 negatif 1. Kita nak pastikan bahawa kiri ni adalah left side. Okey, ni adalah belah kiri, left side ni adalah right side. Okey, kita maksudnya kita terus calculate kesemuanya sekali dalam bentuk REF. Okey, kita transform sekaligus. Supaya dia sekaligus kalau tak nanti panjang. Jadi sekarang ni okey, kita lihat. Okey, first kita nak tahu syarat dia mestilah bentuk leading element menurun macam ni. Menurun. Ataupun menurun macam ni. Okey, dan kita lihat dia punya leading element mestilah nombor yang paling depan. Okey, paling depan dia adalah nombor 5. So kena tukarlah dengan nombor 1. So 5 bahagi 5 dapat 1. Jadi proses yang kita boleh gunakan adalah 1/5R1. Dia akan dapat R1 itu balik. Maksudnya ini adalah formula identity. Okey, 5 bahagi 5 dapat 1. Okey, guna formula itu dulu. Okey, so nanti yang lain tak ubah apa-apa 3 3 2 1 1. Ni tak ubah apa-apa. Okey, ni bersama 2 dengan negatif 1. Dia tak ubah apa-apa. Cuma dekat sini dia akan jadi berbentuk fraction lah. Sini dia akan jadi 5 bahagi 5 dapat 1. Okey, dia dah cantik lah leading element dia nombor 1. Tapi ingat. Okey, bila kita guna kalkulator ni 1/5
Okay. Okay, so letak nombor 5 tadi, dia dapat 1 kan? Kalau letak pada kolom yang kedua, ni kolom 1 settle. Kolom kedua pula, nombor 3. Okay, so letaklah nombor 3 dalam bracket tu. Okay. So, dia dapat 3/5. Dia dapat dalam bentuk fraction. Okay. And then kolom ketiga dia. Okay, kolom ketiga dia adalah nombor 2. Okay, so dapat 2/5. Okay, dia dapat dalam fraction. Okay. And then yang ni matrix B. Okay, matrix B ni nombor 4 pula. Letak juga. Kita transform semua sekali. Dengan 4 sekali. So dia dapat 4/5. Okay. Dia kena transform semua sekali satu baris tu. Jadi tengok betul-betul. Dekat sini dia ada fraction kan. Dia jadi lebih susah lah. Okay. Next. Macam mana nak hapuskan leading element yang bawah dia ni? Ni leading element dia nombor 1 kan? Ni leading element dia nombor 1. Ingat syarat yang pertama tadi, bawah leading syarat kedua dia tadi adalah bawah leading element mestilah nombor 0. So yang ni dah cantik, yang bawah sekali ni dah cantik, yang ni tak cantik. Kita kena tukar simbol. Kita kena tukar dia jadi negatif 3. Okay, negatif 3. R leading element dia dekat R yang pertama. So R1. Okay, tambah pada row yang sekarang ni, row 2, dia akan dapat row 2 yang baru. Itu sahaja. Satu sahaja operation. Okay. So yang ni kena buat. Okay, so ni kekal. Okay, ni kekal. Okay, ni kekal. Okay, ni 0, 1, 1, negatif 1. Okay, yang ni kita memang dah faham lah bawah dia mestilah 0 kan. Okay, ini memang kita dah jamin dah. Memang betul-betul confirm. Setiap leading element bawah dia mestilah 0. Itu tujuan kita, target kita. So kita memang terus dia tulis 0 kat situ. Okay, cumanya kita start dengan kolom dia adalah kolom yang pertama kan. Okay, kolom pertama dah settle. Kita start dengan kolom kedua pula. Okay, so ambil dia punya formula dia tadi. Negatif 3 bracket tambah bracket. Okay, ambil formula dia negatif 3 bracket tambah bracket. Okay, so kita isikan. Okay, isikan kolom isikan elemen yang ada dalam kolom kedua ni untuk row yang pertama. So row pertama bracket dia adalah 3/5. Okay, so tekan 3/5. Okay, row 2 dia adalah 3. Sebab row 2 dia kita tengok elemen dia adalah nombor 3. Kat sini Okay, pada kolom yang kedua ni. Tekan jawapan dia dapat 6/5. Okay, ini dia jadi 6/5 lah. Kemudian kita tengok pada kolom ketiga pula sebab yang ni dah settle. Okay, ni dah settle. So tengok kolom ketiga dan seterusnya matrix B. Okay, so alamat padam pula. Okay, so yang ni kita letak nombor row pertama dia adalah 2/5. Letak 2/5. Tambah row 2 dia adalah 2. So 4/5 lah kat sini. Okay. Seterusnya yang matrix B tu ambil 4/5. Okay, kemudian tambah dengan 2. So dia dapat negatif 2/5. Okay, ini adalah dia punya pengiraan. Okay, ini adalah dia punya pengiraan. Alright. Settle kat situ. Okay, maksudnya kita buat macam ni tadi. Yang ni saya tunjuk. Row 1 tu kita ambil kat sini jawapan dia. Maksudnya letaklah nilai dia dalam tu. Lepas tu ambil row 2 punya nilai tu letak dalam yang bracket sini lah. Okay, lepas tu ulang kepada kolom yang seterusnya. Ini kolom 2, kolom 3, kolom 4. Okay. And then tengok kat sini.
kita dah dapat leading element dia sepatutnya kat sini 65 ni kita kena tukar dengan 1. Sebabnya kita tengok alah nombor 65 ni dia nombor lain. Okey, nombor bukan nombor 1 lah. So kita nak nombor 1. Kita nak leading element dia nombor 1. So kita tukar row lah. Tukar dengan yang ni. Swap. Okey, so kita swap. Kalau tak boleh swap kita bahagi. Tapi kalau sekarang ni kita boleh swap kan. Kita swap lah. So kita swap kat tengah ni, row 2 tukar dengan row 3. Saya nak tukar dengan row 3 sebab supaya leading element dia berada dekat tengah. Okay, sebab kita nak berbentuk yang bawah kan macam ni. Berbentuk condong kan. So kita tukarlah. Okay, so sini 0, 1, 1, negatif 1. Sini adalah 0, 6/5, 4/5, oops, 4/5, negatif 2/5. Barulah cantik. Leading element dia dekat sini dah tukar. Okay, dah cantik dah. Okay, syarat pertama dia dah cantik. Okay, syarat kedua dia bawah leading element mestilah kosong. So sini ada nombor 6/5. Ingat, kita punya skala dia senang sahaja. Walaupun dalam bentuk fraction, kita just tukar simbol sahaja. Kita tukar simbol dia negatif 6/5. Okay, negatif 6/5. R berapa? Okay, R leading element dia adalah R2. Leading element dia pada row yang kedua. So negatif 6/5 R2 tambah dengan R yang sekarang, row yang sekarang ni adalah row yang ketiga. Okay, dia akan dapat row ketiga yang baru. Okay, jadi apa yang ubah hanyalah yang bawah ni sahaja. So yang atas ni kekal. 1, 3/5, 2/5. Okay, ni kekal. Ni 4/5, tak ubah apa-apa. Okay, ni 0, 1, 1, negatif 1. Okay, yang ubah hanyalah bawah. Ingat, kita start dengan leading element. Yang belakang ni salin. 0. Okay. So bawah leading element mestilah sentiasa kosong. Okay, sebab itu tujuan kita. Dia jadi lebih cepat congak kan. Tapi kalau rasa tak yakin, kira sendiri. Ni kita kena tekan kalkulator. Okay, tekan kalkulator macam mana? Kalau tak yakin lah. Negatif 6/5 bracket tambah bracket. Sama je. Okay, and then letak je nilai yang tadi. Row 2 dia adalah 1. Kalau tak yakin, kita letak sini row 2 dia adalah 1. Start dengan kolom kedua kan. Letak nombor 1. Tambah dengan 6/5. Okay. Tambah dengan 6/5. So dia dapat kosong. Kalau tak yakin lah. Tapi sekarang kita nak settlekan kolom yang ketiga. Okay, kolom yang ketiga ni. So ambil nombor 1 ni. Okay, ambil nombor 1 dengan nombor 4/5. Okay, nombor 1 dengan nombor 4/5. So dia dapat negatif 2/5. Okay, negatif 2/5. Okay, and then ambil nombor yang belakang tu, matrix yang kolom keempat tu. Okay, ni. Negatif 1 dengan negatif 2/5. So dia dapat 4/5. Oops. Ambil kat sini. Negatif 1 dengan negatif 2/5. So sumbat sahaja dalam bracket tu. Okay, so dia dapat sini 4/5 positif. Okay. Kalau rasa nak sambung lagi sebab nak pastikan REF dia, ni dah REF tau sebab yang ini dah leading element, ni dah leading element. Yang ini bukan leading element. Tapi tak apa, dia still REF. Cuma kalau nak cantik lagi, better tukar dia dalam bentuk REF yang lebih komplit lah. So kita kena tambah lagi sikit function. Saya buat warna merah. Merah ni adalah optional. So nak pastikan bahawa dia adalah nombor 1, kita bahagi dengan nombor diri sendiri lah. So dia akan jadi negatif 5/2. Terbalikkan fraction dia sahaja. Okay, terbalikkan fraction dia, negatif 5/2 darab dengan R3, dia dapat R3 yang baru. Okay, ini adalah fraction. Kalau dalam nombor biasa, negatif 2, so kita bahagi dengan negatif 2 lah. Negatif 1/2 kan? Kita terbalikkan dia. Kita terbalikkan fraction tu. Ini 2/1, kita jadikan 1/2. Okay, tapi kalau yang ni, negatif 2/5, kita terbalikkan dia jadi negatif 5/2. Hanya terbalikkan fraction tu sahaja. Okay. Ini optional. Untuk kita tukarkan dia jadi complete. Ni, complete apa? Complete REF. Okay, yang lain salin. Macam ni.
Okay, and then kita tengok jawapan dia start daripada leading element tu, so sini 1 lah. Okay, tak percaya, kalau tak percaya tekan calculator. Kenapa kita kena terbalikkan fraction tu? Okay, so tekan negatif 5/2, buka bracket. So letak row ketiga tu, okay, letak sini jawapan row 3 ni, negatif 25 ni dalam bracket tu. Negatif 25. So nanti dia dapat 1. Okay, sebab tu kena terbalikkan fraction tu untuk jadikan diri sendiri, identity. Okay, and then 4/5 tu pun kena letak dalam bracket. Okay, so dia dapat negatif 2. Okay, so sini negatif 2. Okay, 4/5 darab dengan negatif 5/2. So dia dapat ni lah. Okay, so nanti kita dah jumpa 3 leading element. Okay, kita dah ada, ni cantik dah. Bentuk dia betul-betul menurun. Dia sangat cantik bentuk dia. Okay, nampak bentuk menurun. Diagonal kita panggil diagonal. Okay. So sekarang ni kita nak cari nilai-nilai dia sebab kita nak gunakan ni, kita nak solve. Kita nak cari nilai X apa, Y apa, Z apa. Dan kita dah tahu dah jawapan dia apa. Kita dah tahu dah menggunakan calculator. Ingat saya dah ajar gunakan calculator cari jawapan macam mana. Tekan mod, tekan EQN, tekan unknown 3. Okay, mod EQN unknown 3. Okay, nanti dia keluar dalam bentuk tu A1 apa, B1 apa, C1 apa, D1 apa. Okay, nanti dia akan tanyalah macam tu. Ini kita kira je, masukkan saja dalam formula ni. So letak dia A1 sebagai 5, B1 dia ialah 3, C1 dia 2, D1 dia 4, A2 dia adalah 3, B2 dia adalah 3, C2 dia adalah 2, D2 dia adalah 2. A3 dia adalah 0, B3 dia adalah 1, C3 1, D3 negatif 1. So jawapan bagi X adalah 1. Okay, ini jawapan dia. X adalah 1, Y adalah 1. Okay, Y adalah 1 dan Z adalah negatif 2. Okay, ini adalah jawapan. Tapi macam mana kita nak pastikan yang jawapan Gauss kita ni betul? Okay, kita kena check gunakan backward substitution. Okay, backward substitution. Okay, substitution. Okay, backward substitution ni maksudnya kita start daripada Z dulu. Okay, kita fahamkan bahawa ini rujukan ni reference. Okay, rujukan. Okay, backward substitution ni maksudnya kita start daripada bawah. Okay, start daripada bawah di mana yang ini kita faham ni adalah X, ini adalah Y, ini adalah Z. Okay, kita guna X, Y, Z kan? Ni X, ni Y, ni Z. Okay, so Z ni nilai dia adalah 1. Okay, so 1Z sama dengan negatif 2. Kita ambil left side sama dengan right side. Okay, ni left side sama dengan right side. Okay, kita panggil substitution, left side sama dengan right side. So 1Z sama dengan negatif 2. Sebab tu Z tu sama dengan negatif 2. Dia dah cantik dah. Okay, 1Z sama dengan negatif 2. Okay, betul. Kemudian kita ada left side tambah right side kan. Kita ada 1Y tambah 1Z. So Y tambah Z. Ni Y tambah Z sama dengan negatif 1. Okay. Y tambah Z sama dengan negatif 1. So nanti gantikan Z tu sahaja. Y tolak 2. Okay, Z tu adalah negatif 2 kan. So sama dengan negatif 1. So Y adalah 2 tolak 1. Y adalah 1. Okay, ni kita panggil backward substitution. Kita mengira ungkapan dari bawah ke atas. Okay, start dari bawah dulu. Okay, left side sama dengan right side. Okay, and then last kali, X dia adalah 1, ni X, 1X tambah
3/5y. Okey, kat sini 3/5y tambah 2/5y. Dia tambah sebab dia positif tau. Kalau dia tolak, dia negatif. Itu sahaja. Okey, kalau dekat sini negatif kan, kita kena tolak lah. So, x tolak 3/5y. Itu contoh. Tapi sebab sekarang ni dia positif, dia akan jadi tambah. Ikut simbol dia. Okey. So, sama dengan 4/5. Jadi, kita kira nilai dia. X tambah 3/5 kali Y. Y dia adalah 1. Okey, 1. Tambah 2/5 kali Y. Y dia pun ada, Y dia pula. Ni Z silap. Okay, ni Z. Z dia adalah -2. So, sini -2. Ganti sahaja. Ni kita gunakan gantian, penggantian. Okay, sama dengan 4/5. So, kita kira lah X tu berapa. Okay, X sama dengan X tambah 3/5 tolak 4/5 sama dengan 4/5. Okay, so X sama dengan berapa? So, 3/5. Okay, 3/5 tolak 4/5. Dia dapat -1/5. Kan? Dia dapat -1/5 sama dengan 4/5 lah macam ni. So, X tolak 1/5 dapat 4/5. And then, X sama dengan 4/5 tambah 1/5, dapatlah X sama dengan 5/5. Di mana 5/5 itu adalah 1. Okey? Jadi, jalan kerja dia ni korang boleh ringkaskan. Okey? Korang boleh ringkaskan jalan kerja ni. Sebab jalan kerja ni tak penting pun. Okey, contoh kat sini kan. Korang ambil kat sini, jalan kerja ni ambil. Lepas tu terus jawapan. X sama dengan 1. Okay, ambil kat situ saja. Yang ni tak payah buat. Yang ni explanation dia. Macam mana dia boleh kira macam tu. Okay, kena kira betul-betul lah. Ikut kemahiran matematik tu. Okay, kira fraction dia. 3/5 darab 1 dapat 3/5. -2 darab dengan 2/5 dapat -4/5. So, just kira sahaja. Okay. Hasil jawapan dia -1/5 ni pindah jadi positif. Lepas tu 4/5 tambah 1/5 dapat 5/5. Dan 5/5 tu adalah 1. Okay, kena kira. Okay, so nanti kita susun balik X sama dengan 1, Y sama dengan 1, Z sama dengan -2. So betul lah. Okay, betul jawapan kita punya Gauss. Okay, ini penukaran secara, transform secara Gauss elimination. Okay, menggunakan backward substitution. Okay, itu sahaja. Okay, sekejap Siapa yang nak salin tu salin. Okay. Oops. Ni korang boleh rujuk kat sini. Okay, maksudnya kat sini, okay, kita ambil yang ni sebagai Z lah, satu Z. Yang ini Y, Z. Okay, ini X, Y, Z. Macam tak nampak Okay, ini Z, ini Y, Z, ini X, Y, Z. Dia jadi tambah lah sebab kat sini positif, tambah. Kalau dia tolak, dia jadi negatif. Kalau dia negatif, dia jadi tolak lah. Okay, itu kena tahu. Okay, itu korang kena faham kedudukan dia X, Y, Z macam mana. Okay, start daripada bawah ke atas. Okay. Alright. So, siapa yang nak salin tu boleh tengok yang nota ni. Sebab nota ni lebih ringkas. Korang boleh tengok substitution dia macam mana. Okay. Dan jelas sangatlah macam mana nak kira dia. Okay. Cumanya, kalau contohnya kalau kita stop sampai sini, boleh je, tak ada masalah pun. Sebab stop sampai dekat sini, ni REF tau. Okay, ini kira REF. Okay, ni adalah REF. Tapi tak complete. Kalau yang ni complete REF. Okay, ini adalah complete REF. Boleh je, mana-mana je boleh. Maksudnya yang last kali ni, tak ada leading element pun tak apa. Yang paling last je syarat dia last ni tak ada leading element pun tak apa. Leading element tu mestilah yang sebelum-sebelum ni kena ada lah.
Itu saja. Tapi better buatlah sampai complete REF. Okay, kalau nak fahamkan lagi. Okay, kalau tak complete nanti dia jadi macam ni. Dia jadi macam ni. Negatif 2/5 Z sama dengan 4/5. So dia dapat nilai Z sama dengan negatif 2. Sama je. Okay, so bila kita nak guna soalan yang sama, okay, example 6 ni, soalan yang sama tapi menggunakan Gauss-Jordan, kita just buat benda yang sama, cuma sambung sedikit. Okay, kita sambung sedikit soalan dia. Okay, ini kalau guna Gauss-Jordan example 6. Gauss-Jordan ni dia memudahkan backward substitution tau, tapi dia tak memudahkan ERO kita. Tapi kalau siapa yang pro buat ERO, tak perlulah buat backward substitution kan. Okay, so dia ada pros and cons dia masing-masing. So kita tengok kat sini. Okay, ni saya ambil terus. Saya malas nak salin balik so saya copy paste. Ambil ini. Salin balik, letak dia ini sebagai jawapan. Okay, tapi REF ni kita sambung kepada RREF. Okay, RREF ingat syarat dia atas dia juga kena kosong. Atas leading element. Okay, so kalau kita tengok kat sini, kita ada leading element kat sini. Ni atas dia tak ada nombor, so biarkan dah okey, cantik. Yang ini bawah dia kosong, cantik. Tapi atas dia kena kosongkan. Okay, so yang ni kita kena buat column by column. So yang ni negatif 3/5 R2 tambah R1 sebabnya R2 merujuk kepada leading element, row leading element dia adalah row yang kedua. R1 adalah R yang kita nak tukar sekarang, row yang sekarang kita nak tukar. Okay, so dia dapat R1 yang baru. Okay, start dengan leading element start dengan leading element. Okay, kita sambung sikit untuk buat RREF. Okay, untuk soalan example 6. So sini jawapan dia akan jadi ubah yang atas sahaja. So yang bawah ni kekal 00 10 11. Okay, sini negatif 1 negatif 2 lah. Okay, so sini kita akan tukar dia. Yang ni kekal 1 tak buat apa-apa sebab kita start daripada leading element. So yang atas ni sentiasa kosong sebab ini target kita. So kita try kira. Okay, kita try kira negatif 3/5 bracket tambah bracket. Macam ni. Okay, so masukkan row 2 ni. Nilai row 2 ni adalah 1 dalam bracket row 2. Okay, kemudian masukkan nilai row 1 iaitu 2/5 dalam bracket row 1 tu. Okay, so bracket yang kedua dia adalah row 1. So masukkan dia dapat negatif 1/5. Okay, lepas tu teruskan dengan kolom keempat. Okay, ni kolom ketiga, kolom keempat pula. Okay, masukkan row 2 dia, nilai dia adalah negatif 1. Okay, ni negatif 1 ni adalah row 2, masukkan dulu dalam row 2 ni. Lepas tu 4/5 ni masukkan dalam row 1. Okay, 4/5. So dia dapat 7/5. Okay, sini dia dapat 7/5. Okay, kena kira satu-satu bawah dengan atas, lepas tu bawah dengan atas. Masukkan dia punya ni, function ni. Okay. Lepas tu settle lah. Cantik lah kat sini leading element dia atas kosong, bawah kosong. Okay. Kolom 1 settle, kolom 2 settle. Kolom ketiga tak settle. Kolom ketiga leading element dia dekat bawah. So kena hapuskan yang ni. Kena hapuskan yang atas. So kita buat lagi satu. Okay. Yang ini negatif R3 tambah R2. Kenapa negatif R3? Sebabnya ni nombor 1 kan. So tukar jadi negatif 1. Okay, R3 ni adalah leading element bagi row yang ketiga. So R2 ni adalah row yang sekarang kita nak hapuskan. Okay, sama juga dekat sini. Negatif 1/5 jadi 1/5 positif. Okay, row 3 adalah row yang elemen punya ni, leading element. Okay, tambah dengan row yang sekarang ni adalah row 1. Okay, itu sahaja. Okay, lepas tu kira lah. Okay, kira yang ubah adalah tengah dengan atas. So yang ni salin. Okay, ini salin. So nanti yang ini maksudnya start dengan sini start dengan kolom ketiga ni sebab kita nak kira leading element yang ketiga kan.
Okay, start dari sini. Negatif bracket tambah bracket. Okay, negatif bracket tambah bracket. So start dengan leading element tu. Okay, R3 dia adalah 1. R2 dia adalah 1. So dia dapat kosong. Okay, so sini kosong. Okay, yang ni salin Ni salin, tak buat apa-apa, ni tak buat apa-apa. Okay, so sini start dengan sini kosong. Sini kosong. Okay, lepas tu negatif 2. Okay, dekat sini negatif 2 ni. Ni row 3 negatif 2. Tambah row 2. Row 2 dia adalah negatif 1 kat sini Negatif 1. So, dia dapat 1. Okay, nampak kat sini. Kita buat daripada bawah ke atas. Lepas tu, ambil yang ni pula. Yang ni dah settle. Okay, yang ni dah settle. So, kita ambil balik yang ni, lagi satu ni. 1/5 R3. So, 1/5 bracket tambah bracket. Okay, di mana R3 dia adalah 1. Okay, dan R1 dia adalah negatif 1/5. So, apakah jawapan dia? Dia sentiasa kosong sebab kita hapuskan dia. So, sini adalah kosong. Okay, sini adalah kosong. Lepas tu, ambil yang seterusnya. R3 dia dekat sini, nombor negatif 2. Okay, masukkan dalam bracket ni. Okay, tambah dengan row 1 dia adalah 7/5. Okay, sini 7/5. So, dia dapat 1. Okay, so cantik dah. Okay, RR, EF. Okay, yang ini RR, EF. Dan RR, EF ni berbentuk identity. Okay, berbentuk identity. Di mana kat sini semuanya 1 menurun dan yang lain semua kosong. Okay, berbentuk identity. Okay, bila kita dah berbentukkan dia RREF sebab Gauss-Jordan, so tak perlu guna backward substitution sebab kita dah tahu dah nilai dia berapa. Ni X, ini Y, ni Z. So X dia ada 1. So X dia sama dengan 1. Okay, ni direct sahaja. Direct substitution. 1 sama dengan 1. So X sama dengan 1. Okay, Y dia adalah 1. Z dia adalah negatif 2. Ini direct sahaja. Z adalah negatif 2. Y adalah 1. X adalah 1. Okay, itu sahaja Gauss-Jordan. Gauss-Jordan ni best sebab kita terus dapat jawapan tanpa gunakan backward substitution. Tapi yang sakitnya bila kita buat dekat sini. Okay, yang sakitnya kita buat dekat ARO. Tapi kalau dah expert ARO, tak ada masalah. Terus boleh cari solution. Okay, so itu sahaja berkenaan dengan Gauss. Jadi kita dalam tajuk ni, dalam SLE ataupun System Linear Equations, kita ada 4 cara. Okay. Yang pertama, gunakan matrix inverse. Okay, ada 4 cara. So, kita ada, cara pertama adalah gunakan matrix inverse. Cara kedua adalah menggunakan Cramer's Rule. Okay, Cramer's Rule menggunakan fully inilah determinant. Cara ketiga dan cara keempat ni kita baru belajar tadi, Gauss elimination dan Gauss-Jordan elimination. Okay, yang menggunakan REF, RREF dan ERO. Dan banyak sangat formula yang ada dalam Gauss. Okay, so matrix inverse ni adalah adjoint method. Ingat ya, matrix inverse ni adjoint method macam mana? Kita dah belajar dah masa sebelum ni, daripada 2 minggu lepas lagi kita dah belajar matrix inverse macam mana nak buat. Okay. Cramer's Rule ni kita baru belajar minggu lepas dan kita baru belajar minggu ni adalah Gauss dan Gauss-Jordan. Okay, so untuk soalan A, B dan C, soalan yang sama tapi gunakan 4 cara. Okay, solve the following linear systems by using ni 4 cara untuk soalan A, B dan C. Okay, jawapan juga dah ada jawapan dah ada, korang boleh buat dan boleh semaklah jawapan yang saya letakkan dalam Google Classroom. Okay, so contohnya jawapan untuk soalan A tu, korang boleh tengok dekat Mathematics in Engineering ni, answers ni. Ni ada jawapan dia. Okay, cara pertama I menggunakan adjoint method, iaitu cari cofactor, cari adjoint dia, lepas tu cari determinant dia, and then kita cari inverse dia. Dia ada 4 step. Lepas tu baru cari solution dia. Okay.
And then yang ni Cramer's rule pun kena buat. Cramer's rule ni pun cari determinant yang asal, and then kita convertkan matrix B ke dalam kolom pertama, kemudian matrix B ke dalam kolom kedua, matrix B ke dalam kolom ketiga. Yang warna merah ni ini Cramer's rule. Kita transform sahaja. And then cari determinant A1 yang baru, A2 yang baru, A3 yang baru, di mana determinant A1 ada formula dia lah. Okay, jawapan determinant A1 per dengan jawapan determinant asal, dapatlah jawapan X. Okay, A2 punya determinant berapa? Okay, perkan dengan determinant asal dapat jawapan untuk Y dan seterusnya. Ini kena tengok balik Cramer's rule punya formula. Okay, determinant pun penting. Lepas tu korang juga belajar yang macam hari ini Gauss dan Gauss-Jordan. Okay, ni Gauss-Jordan. Kalau Gauss-Jordan dia terus dapat jawapan. Kalau Gauss elimination sahaja, dia ada backward substitution. Okay, itu korang kena faham. Alright, nanti try buat. Dia memang banyak Kalau kita kira lah. Kalau kita kira, kita ada 4 kali 3 soalan. So kita ada 12 solution yang kita boleh buat lah. Okay, untuk semua ni. Okay, ada 12 jawapan kat sini. Dia sangat banyak. So kalau korang buat 12-12 ni, kira macam korang dah mahir lah untuk chapter ni. Dia tak perlu nak fikir lagi dah. Dah memang menguasai. Okay, dah menguasai tajuk ni sepenuhnya. Kalau korang buat 3-3 ni Okay. Itu saja. Next week kita akan tengok chapter yang ke seterusnya. Kita anggap chapter 4 lah. Untuk next week tak ada kelas next week cuti. Next week korang cuti kan? Dengan cerita korang cuti. So naik cuti. Okay, naik cuti. 2 next week akan datang kita akan masuk topik ni. Topik differentiation dan integrals. Okay, pembezaan dan pengamiran. Itu saja, sampai situ saja, and then cukuplah pembelajaran. Okay, cukup pembelajaran untuk keseluruhan topik. Okay, itu sajalah. Kalau ada apa-apa boleh tanya secara PM. Kalau tak ada, kita boleh tamatkan kelas kita sekarang. Itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, welcome.